Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, tiba-tiba saja PAS menjadi terpaling Cina. Kalau sebelum ini, sebelum perayaan Chinese New Year, sahabat semua, apa yang mereka buat? Fitnah pemimpin-pemimpin Cina, tuduh itu dan ini, dan banyak lagi fitnah-fitnah, hasutan-hasutan yang cuba mereka lakukan. Tetapi hari ini mereka pula berbicara soal perpaduan, kononnya harus saling menghormati di antara kaum dan sebagainya. Tapi hakikatnya sahabat semua, siapa sebenarnya yang menunggang isu bangsa ini? Menyerang pemimpin-pemimpin Cina sehingga dikatakan mereka ini adalah geng-geng komunis yang akan menguasai negara kita. Mereka ini adalah individu-individu yang akan mengkristiankan negara kita. Hakikatnya sahabat semua, ini adalah lakonan semata-mata daripada pemimpin-pemimpin parti PAS, sahabat-sahabat semua. Dan kita boleh nampak betapa hipokritnya mereka di dalam isu ini. Dan hari ini kelihatannya mereka lah kononnya yang terpaling menghormati isu perpaduan, sedangkan yang menghasut, yang menfitnah pemimpin-pemimpin Cina ini adalah di kalangan pemimpin mereka. Antara yang terkini adalah Ustazah Siti Mastura yang baru saja kalah saman fitnah hampir 1 juta. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda satu ulasan pedas daripada Liana Marzuki berkaitan dengan isu ini. Katanya tiba-tiba semua nak berlakon jadi terpaling Cina. Itu antara kenyataan padu daripada Liana Marzuki. Katanya, ingat dulu ketika Sheraton Move memekak mereka ni mahukan kerajaan Melayu Islam. Katanya Melayu dan Islam terancam. Mereka jatuhkan kerajaan supaya dapat memerintah 33 bulan, di mana 90% pemimpin Melayu Islam di dalam kabinet. UMNO, PAS dan Bersatu menarajui ketika kerajaan PN dan ketika COVID. Namun apa yang terjadi? Judi naik dari 8 ke 22%. Arak timah Malaysia dilancarkan. Jana Wibawa jadi projek curi duit rakyat. PAS rasuah pengundi. Menteri PAS langgar PKP. Dan ke Thailand berkahwin lari katanya. Bukan itu saja. Mereka bergadusakan saban bulan kita dengar tak puas hati. Ya, UMNO rasah di anak tiri. 2 menteri kabinet buat open war. Yang satu dipanggil Penyu dan satu lagi dipanggil Kunyit. Orang tengah pun naik pening katanya. To top that katanya, mereka derhaka agung lagi. Sebab nak berpegang kepada kuasa, mereka buat darurat berpanjangan. Agung ditolak tepi. Bila tak dapat berkuasa, bekas Perdana mereka menghina yang di Pertuan Agong pula. Ceritanya, kerajaan Melayu Islam kita sebagai Melayu dan Islam, malu saya nak mengaku, tiada langsung perangai Melayu dan Islam di situ, kata Liana. Rasuah dikatakan sedekah, menipu dikatakan harus, fitnah disucikan, manakala pemimpin-pemimpin mereka memperlekehkan raja-raja Melayu. Jadi saya dah tulis banyak kali kerajaan Melayu Islam itu hanya wayang dan naratif politik semata-mata. Takkan kekal lamanya. Masin mulut saya, kata Liana. Nah, sekarang mereka sudah tukar wayang lagi. Sejak jatuhnya kerajaan 33 bulan, set-set ini makin liberal ya, acah-acah pro berbilang bangsa. Tiba-tiba tahun baru Cina, semua berpusu-pusu nak blend in jadi China. Yisang dan tarian Cina pendakwa kata kurafat, tetapi pemimpin PN juga buat juga. Penyu punya bangga mereka memakai baju merah sambil Yisang angkat chopstick. Pemuda PAS buat ucapan tahun baru Cina hanya dalam bahasa Mandarin. Yah, tidak langsung bahasa kebangsaan. Sanggup tada telinga dikecam. Dulu kalau orang lain buat, mereka akan kata bahasa Melayu pula yang terancam. Itulah dia tuan-puan. Politik ini seperti Gusti. Mereka olok-olok bergaduh dan membenci, tetapi sebab kuasa sanggup telan ludah sendiri. Satu data yang kita kena hadam selalu, Melayu Islam di Malaysia hanya 58%. Dalam konteks bina negara, penduduk majoriti kena berkongsi kuasa. Ini yang pemimpin PN baru tersedar. Pengundi Melayu mereka sudah tepu. Itu sebab pengundi Cina 20% pula mereka buru. Sebagai pengundi dalam negara multiracial ini,
our rules wajib selalu award the centrist, yang mereka yang progresif dan moderate, yang tidak berpaling kanan atau kiri. Dalam Islam pun minta kita berwasatiyah, ya, duduk di tengah-tengah. Namun kita tengok betul-betul politikus sebab menakan undi kita banyaknya wayang. Ini contoh-contoh langkah disparate politikus. Bila sudah langgar dinding, unta pun boleh terbang, kata Liana Marzuki. Saya sangat setuju ya dengan ulasan ya daripada Liana Marzuki ini, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Dan sehingga kerana ucapan itu, sahabat semua, ucapan daripada Menteri Besar Terengganu juga ya kena kecam oleh rakyat Malaysia. Kerap fitnah macam mana nak perpaduan. Ucapan rakyat Cina calon PM ini hanya kena kecam. Itu satu lagi berita yang menggemparkan buat kita semua. Jadi PAS yang seperti sudah istiqamah dengan siri fitnah dipersoal apabila calon Perdana Menteri PAS Perikatan Nasional ya, Ahmad Samsuri Mokhtar mengaitkan dengan semangat perpaduan dalam ucapan Tahun Baru Cina. Naib Presiden PAS yang juga Menteri Besar Terengganu itu hanya mengundang kecaman susulan kerapnya pemimpin parti tersebut mengeluarkan kenyataan merepek dan berbaur fitnah. Dalam ucapan sambutan Tahun Baru Cina, Ahmad Samsuri menyifatkan perayaan itu juga peluang untuk semua pihak mengukuhkan semangat perpaduan, kasih sayang dan keharmonian di Terengganu. Walaupun komposisi kaum Cina Terengganu hanya kira-kira 2% daripada jumlah keseluruhan, katanya, penduduk negeri itu, Ahmad Samsuri menganggap negerinya kaya dengan berbagai budaya dan tradisi. Sehubungan itu, ahli Parlimen Keamanan tersebut sambutan Tahun Baru Cina boleh dijadikan ruang untuk saling menghormati dan mempererat hubungan antara satu sama lain, katanya. Tidak dilupakan terima kasih diucapkan buat warga Tionghoa. Jadi kehadiran kalian sebagai sebahagian dari keluarga besar kita di sini telah menyumbang kepada kepelbagaian yang sangat bermakna. Setiap kejadian ini adalah usaha bersama sebuah rakyat Terengganu tanpa mengira latar belakang, katanya menerusi X petang tadi. Namun, rata-rata menempelak Ahmad Samsuri, termasuk menyifatkan bahawa semangat perpaduan yang ditekankan pemimpin PAS itu hakikatnya ada pada kerajaan perpaduan sahaja. Ramai juga secara sinis menyebut nama Persuja PAS Perak, Razman Zakaria, yang kini terpalit dengan fitnah terhadap Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh sebagai model perpaduan. Perpaduan macam yang dianjurkan oleh Razman Zakaria, hidup PAS, kata sindiran daripada warga maya. Perpaduan soalnya, pumpang-pumpang sebar api kebencian dan perpecahan kaum. Lepas itu sembang pasal perpaduan. Semangat perpaduan untuk kerajaan perpaduan jadah, kata seorang lagi warganet. Parti kerap keluarkan fitnah macam mana nak memupuk perpaduan soal seorang lagi rakyat. Bila cuti raya Cina aja semangat muhibah, hari biasa jadi walaun. OKU kena belasah di pasar tani. OKU punya telefon dicuri, ini semua bawa kamu. Apa yang harmoninya? Kakak, demikian antara deretan kecaman dan komentar sinis warganet di akaun X milik Ahmad Samsuri. Jadi sahabat semua, walaupun kita berprasangka baik dengan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PAS ini, tapi kita tahu dan kita boleh tunggu dan lihat apakah benar keikhlasan mereka ini selepas Tahun Baru Cina ini, esok atau lusa atau tulat, adakah mereka akan berhenti untuk menggunakan fitnah kepada pemimpin-pemimpin Cina, ya, kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita yang berbangsa Cina. Adakah mereka selepas ini akan meneruskan kerja mereka untuk menfitnah dan menghasut, yang menyatakan pemimpin-pemimpin Cina yang ada dalam negara kita ini akan mengkafirkan negara kita, akan mengkristenkan negara kita, akan menjadi duta Tuhan mereka. Oh, banyak lagi lah. Lepas tu mungkin ada lagi fitnah-fitnah, mereka ni anak kepada orang kaya dan sebagainya. Jadi kita tunggu dan lihat sahabat semua, adakah benar ya apa yang mereka katakan ini, yaitu mereka akan mengukuhkan perpaduan antara kaum yang ada di dalam negara kita. Jika fitnah berterusan, mungkin bukan bulan depan, ya, bulan 5, bulan 6, bulan 12, tahun depan, kalau tidak ada fitnah, barulah mungkin kita boleh percaya kata-kata yang diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Tetapi sahabat semua, agak sukar untuk kita percaya, kerana sebelum Tahun Baru Cina ini pun pemimpin-pemimpin PAS, lebay-lebay PAS ini pun sudah
membuat fitnah yang berulang kali. Memfitnah kepada pemimpin-pemimpin DAP, menfitnah, akhirnya mereka kalah sama fitnah hampir 1 juta. Akhirnya pengurusi mereka sendiri diarahkan oleh mahkamah membayar 1,4 juta kerana menfitnah pemimpin-pemimpin Cina. Jadi sahabat semua, kita akan tunggu dan lihat adakah benar apabila mereka berkata berkaitan dengan soal perpaduan ini akan diterjemahkan dengan tindakan mereka atau hanya sekadar wayang gambar seperti mana yang dinyatakan oleh Liana Marzuki. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen atau pandangan yang Anda berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.